Wahyu ilahi Al-Quran sebagai kalam Allah. Al-Quran bukanlah sekadar buku, ia adalah firman Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Ia merupakan panduan untuk seluruh manusia. Ajarannya sesuai untuk setiap zaman dan di mana-mana sahaja di dunia. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu terakhir dan lengkap yang mengukuhkan dan menggantikan kitab-kitab suci terdahulu. Keaslian Al-Quran tidak boleh dipersoalkan. Ia telah dipelihara dalam bahasa Arab asalnya selama berabad-abad. Ramai individu telah menghafaz seluruh Al-Quran, memastikan ia terus diwarisi, turun-temurun. Pemeliharaan yang teliti ini membuktikan asal-usulnya yang suci dan kepentingannya yang abadi. Bahasa Al-Quran sangat indah dan berkesan. Ayat-ayatnya mengandungi hikmah yang mendalam, kisah-kisah yang menyentuh hati, dan panduan praktikal. Malah, orang bukan Islam yang membaca Al-Quran dengan minda yang terbuka sering kagum dengan keindahan dan kedalamannya. Ia adalah sebuah kitab yang menyentuh hati dan akal. Sebagai umat Islam, kita mempunyai tanggung jawab untuk mendalami Al-Quran secara berkala. Ia bukanlah buku yang hanya disimpan di rak atau dibaca pada majlis-majlis tertentu sahaja. Sebaliknya, ia sepatutnya menjadi teman setia kita, membimbing pemikiran, tindakan, dan interaksi kita sepanjang hidup. Cahaya petunjuk, panduan untuk semua manusia. Al-Quran adalah sumber panduan dan pencerahan yang sangat besar. Ia memberikan jawaban kepada persoalan-persoalan besar dalam hidup, tujuan kewujudan, sifat Allah, dan makna kehidupan selepas mati. Ia menawarkan panduan yang jelas tentang cara menjalani kehidupan yang bermoral dan memuaskan. Ajaran Al-Quran merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Ia memberikan prinsip untuk tingkah laku pribadi, hubungan keluarga, interaksi sosial, dan urusan ekonomi. Ia menekankan keadilan, kasih sayang, kejujuran, dan kerendahan hati. Ia mengutuk penindasan, ketidakadilan, dan segala bentuk kejahatan. Al-Quran adalah sumber ketenangan dan penghiburan di saat-saat sukar. Ayat-ayatnya mengingatkan kita tentang rahmat dan keampunan Allah. Ia mengajar kita kesabaran, ketabahan, dan kepercayaan kepada rancangan Allah. Ia membimbing kita untuk mencari kedamaian dan kepuasan, walaupun menghadapi musibah. Selain daripada panduan rohani, Al-Quran juga menggalakkan penerokaan intelektual. Ia memberi inspirasi kepada kita untuk memikirkan keajaiban ciptaan Allah dan untuk mencari ilmu sepanjang hidup kita. Ajarannya telah mencetuskan banyak penemuan dan kemajuan saintifik sepanjang sejarah. Mengabaikan Al-Quran, krisis di kalangan kita. Malangnya, ramai umat Islam hari ini semakin jauh dari Al-Quran. Mereka mungkin menghormatinya sebagai kitab suci, tetapi gagal untuk menghayati ajarannya dengan cara yang bermakna. Pengabaian ini telah menyebabkan krisis identiti dan tujuan dalam kalangan umat Islam. Dalam dunia yang penuh dengan gangguan ini, Al-Quran sering diabaikan. Media sosial, hiburan, dan kesibukan duniawi memenuhi masa dan perhatian kita. Kita mungkin boleh melalui hari atau minggu tanpa membuka Al-Quran, apatah lagi merenungkan ayat-ayatnya. Keterpisahan dari Al-Quran ini mempunyai kesan yang nyata. Kita melihat keruntuhan moral, masalah sosial, dan kekurangan perpaduan dalam kalangan umat Islam. Apabila kita meninggalkan panduan Al-Quran, kita kehilangan pedoman moral dan mudah terpengaruh dengan perkara-perkara negatif. Sudah tiba masanya bagi umat Islam untuk menilai semula hubungan mereka dengan Al-Quran. Kita mesti melangkah lebih jauh daripada sekadar membaca dan berusaha untuk memahami dan mengamalkannya. Kita mesti menjadikan Al-Quran sebagai pusat kehidupan kita, membiarkan ajarannya membentuk pemikiran, tindakan, dan interaksi kita. Bahagian 4. Memupuk generasi akan datang. Kepentingan pendidikan Al-Quran. Masa depan umat Islam bergantung kepada komitmen kita terhadap pendidikan Al-Quran. Kita mesti menanamkan rasa cinta kepada Al-Quran dan pemahaman yang mendalam tentang ajarannya kepada anak-anak kita. Ini memerlukan pendekatan yang pelbagai aspek. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam memupuk rasa cinta kepada Al-Quran di rumah. Mereka harus menjadikan bacaan Al-Quran sebagai amalan biasa, mewujudkan suasana yang positif dan menggalakkan untuk anak-anak mereka belajar. Mereka juga harus berusaha untuk mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan mereka sendiri, menjadi contoh yang baik untuk diikuti oleh anak-anak mereka. Masjid dan pusat Islam harus menyediakan program pendidikan Al-Quran yang komprehensif untuk kanak-kanak dan orang dewasa. Program-program ini bukan sahaja harus memberi tumpuan kepada bacaan,
tetapi juga kepada pemahaman, tafsiran, dan aplikasi ajaran Al-Quran dalam kehidupan seharian. Teknologi moden juga boleh menjadi alat yang berharga untuk pendidikan Al-Quran. Terdapat banyak aplikasi, laman web, dan platform dalam talian yang menawarkan pelajaran Al-Quran interaktif, terjemahan, dan tafsiran. Sumber-sumber ini boleh menjadikan pembelajaran Al-Quran lebih mudah diakses dan menarik untuk semua peringkat umur. Bahagian 5, Jalan Menuju Kejayaan, Hidup Berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Pengukur sebenar pemahaman kita tentang Al-Quran terletak pada tindakan kita. Kita mesti berusaha untuk hidup berpandukan ajarannya, menjadikannya sebahagian daripada kehidupan seharian kita. Ini memerlukan usaha yang berterusan, muhasabah diri, dan keinginan yang ikhlas untuk mendapat keredaan Allah. Al-Quran adalah panduan hidup kita, dan Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan kita. Dengan mengikuti ajaran dan contohnya, yaitu sunnah, kita boleh belajar bagaimana untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip Al-Quran dalam kehidupan kita sendiri. Hidup berpandukan Al-Quran dan Sunnah tidak semestinya mudah. Ia memerlukan kita untuk menghadapi kelemahan diri sendiri, mencabar norma masyarakat, dan membuat pengorbanan. Namun, ganjarannya jauh lebih besar daripada cabarannya. Apabila kita menyelaraskan kehidupan kita dengan ajaran Al-Quran, kita akan menemui kebahagiaan, kepuasan, dan kejayaan yang sebenar di dunia dan di akhirat. Marilah kita semua berusaha untuk menjadikan Al-Quran sebagai teman setia kita, sumber panduan kita, dan asas kehidupan kita. Marilah kita ajarkan kepada anak-anak kita dan kongsikan meseknya tentang keamanan, keadilan, dan kasih sayang dengan seluruh dunia.